Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minggu ini kita akan berbincang tentang topik 3 iaitu perbezaan individu dan pembelajaran. Jadi ada 3 subtopik yang kita kena bincang iaitu berkaitan yang pertama aspek-aspek perbezaan individu yang merangkumi fizikal, kognitif, sosial emosi, latar belakang murid berkeperluan pendidikan khas. Yang kedua subtopiknya adalah berkaitan dengan kecerdasan yang merangkumi teori kecerdasan Sternberg, kedua teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner dan yang ketiga teori kecerdasan emosi Goleman. Dan yang terakhir tentang subtopik kita adalah implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran termasuk murid berkeperluan khas, pendidikan khas yang akan dibincangkan oleh kamu dalam bentuk tutorial. Hasil pembelajaran untuk ini adalah menghuraikan kepentingan perbezaan individu dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah berdasarkan sumber rujukan yang relevan. Manakala kriteria kejayaan menuntut anda mahir menghuraikan kepentingan perbezaan individu dan implikasi terhadap PDP dalam bilik darjah berdasarkan sumber rujukan yang relevan dengan tepat. Ini bermakna topik ini merangkumi ataupun bit kognitif yang keempat. Taksonomi pembelajaran yang keempat iaitu menganalisis. Menganalisis ini maksudnya kamu kena perincikan satu persatu apa kepentingan perbezaan individu tersebut dalam PDP termasuk pelajar-pelajar berkeperluan khas. Mari kita lihat apa maksudnya perbezaan individu. Di sini dikepilkan bersama gambar yang dapat merangsang pemikiran anda apa yang dikaitkan dengan perbezaan individu. Ini kamu boleh kaji sendiri berdasarkan gambar yang saya kepilkan ini. Kalau menurut Borich dan Thornberry 1997, kepelbagaian ciri ahli kumpulan, ini kumpulan, dia melibatkan kumpulan yang mempunyai pelbagai ciri yang berkaitan karakter, tahap keupayaan, bentuk persahabatan dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak. Maksudnya karakter apa? Dia punya perwatakan. Tahap keupayaan, apa yang dia, setakat mana pencapaian dia yang dia boleh buat. Contoh, kalau kita minta pelajar mengayuh basikal, dia dapat mengayuh basikal sebab dia telah mengalami proses latihan berkali-kali. Di situ tahap keupayaan dia mengayuh basikal dengan baik. Bentuk persahabatan di situ maksudnya boleh membina hubungan persahabatan antara dua orang ataupun lebih. Dan seterusnya hubungan ibu bapa dengan anak-anak. Ini maksudnya perbezaan yang kita boleh kaitkan. Setiap anak-anak ada hubungan ibu bapanya, pertalian darah, tapi mungkin dari segi aspek sikap ke dia punya ciri-ciri pada secara fizikal ke ada sama ada beza. Itu yang ditekankan oleh Borich dan Thornberry, maksudnya ada pelbagai ciri dalam sesuatu kumpulan yang merangkumi aspek-aspek tersebutlah. Manakala Slavin 1997, dia mengatakan bahawa aspek perbezaan individu dari segi perkembangan dan pertumbuhan mengikut jantina, fizikal, emosi, nilai tolak ansur, kemahiran sosial serta bakat dan minat. Itu yang dikatakan aspek perbezaan oleh Slavin lah. Melihat dia punya pandangan bahawa jantina, fizikal, emosi, nilai tolak ansur. Nilai tolak ansur ini bergantung kepada nilai dalaman seseorang, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Ni kalau seseorang itu boleh bertolak ansur, di situ ada nampak perbezaan individu itu mahu tidak mahulah, bergantung kepada situasi dan setakat mana ego dia ke, banyak yang dikatakan perbezaan individu dalam perhubungan ataupun kemahiran sosial. Okey, rumusan bagi kedua-dua
pendapat tadi berkenaan perbezaan individu adalah kita boleh simpulkan yang pertama dari segi perbezaan keupayaan. Maksudnya setiap individu, contoh individu A dan individu B, dia mempunyai perbezaan keupayaan memahami sesuatu topik apabila dia membaca sesuatu buku. Itu salah satu perbezaan. Yang kedua, perbezaan merangkumi kecerdasan. Kecerdasan di situ dia punya kebolehan memiliki IQ. Mungkin ada yang cepat menerima, ada yang lambat menerima sesuatu pembelajaran. Yang seterusnya adalah personality. Setiap orang mempunyai personality yang berbeza. Cara bercakap dia berbeza, cara dia berpakaian dia berbeza. Itu antara yang kita boleh simpulkan. Dan seterusnya fizikal. Fizikal kita memang dah tahu. Ada yang pendek, ada yang rendah, ada yang berisi, ada yang kurus, dan satu lagi berkaitan dengan kemahiran. Kemahiran bergantung kepada apa yang dia perolehi sebelum ini ataupun pengalaman yang dia perolehi sebelum ini yang boleh membezakan seseorang individu satu dengan individu yang lain. Okey, perbezaan individu yang ingin disampaikan oleh Woodcock 2000, dia terbahagi kepada dua, iaitu perbezaan intra-individu dan yang kedua inter-individu. Kalau intra, maksudnya intra-individu ini dalaman diri seseorang. Seseorang itu yang merasai apa yang dia alami. Contoh kat sini, perbezaan intra-individu berkaitan dengan dalaman, mungkin dari segi sikap dia peramah, dia seorang yang penyedih. Kenapa? Disebabkan oleh masa, tempat dan keadaan. Kalau kita nak beri contoh kepada kenapa dia dalaman diri dia peramah. Contoh dalam situasi sambutan birthday ke sambutan hari jadi. Dalam keadaan itu melibatkan dia perlu berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau dalam situasi yang gembira ini, maksudnya dia kena bertegur sapa dengan orang. Lepas tu mesti mewujudkan rasa seronok dalam majlis tersebut. Itu yang dikaitkan dengan seorang yang peramah. Mungkin dia suka senyum kan. Di situ dalam situasi yang sambutan birthday lah, hari jadi. Kalau yang penyedih mungkin dalam situasi sesuatu peristiwa kematian. Di situ kita tahu itu yang normal berlaku. Sedih sebab di situ kita kena hormat dalam situasi tersebut. Kalau yang berkaitan dengan perbezaan inter-individu, dia berlaku antara dua individu. Perbezaan dia. Jadi kat sini menuntut tindak balas dan respon yang berlainan. Kalau contoh yang saya boleh beri inter-individu ini, kamu disuruh pergi ke tempat memberi sumbangan kepada orang luar. Okey, dalam kelas anda. Mungkin ada yang seorang bertindak sebagai ketua. Mungkin seorang bertindak sebagai AJK kebajikan. Di situ mungkin ada AJK bahagian pengangkutan. Kalau yang peranan yang berbeza, maksudnya tindak balas dan respon yang berlainan, itu yang menjelaskan bahawa ada perbezaan inter-individu antara orang A ni dengan yang B ni. Ini maksudnya perbezaan inter-individu yang katakan oleh Woodcock. Okey. Apa yang kita dapat lihat kat sini, ada perbezaan antara intra dengan inter yang wujud dalam perbezaan individu. Seterusnya kita pergi kepada aspek-aspek perbezaan individu setelah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan perbezaan individu. Aspek yang pertama adalah fizikal, yang kedua kognitif, yang ketiga efektif atau sosial emosi, sama maksud dia. Yang keempat latar belakang murid dan yang kelima murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK.